Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Terima pada Tuan Haji, pengurusi majlis, berusaha pengurusi masjid serta jawatan kuasa, Tuan Imam, tuan-tuan para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebelum terlupa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nombor 2, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Di tempat saya sekarang ni semua masjid dan surau ditutup semula. Jumaat pun tak boleh. Kami solat Zuhur, dan bila mai Pahang boleh buat ceramah lagi. Ni nikmat ni. Semua orang sedih bila tak boleh main masjid. Orang beriman sedih kerana mereka merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang di rumah pun sembah Allah juga, tapi menyembah Allah di rumah Allah itu adalah sangat istimewa. Tuan-tuan bayangkan, kita tak boleh main masjid 2 bulan, resah. Orang hak main setiap hari, sehari 5 waktu ni, dia resah. Tak ada majlis ilmu yang boleh berhimpun dalam rumah Allah, dia resah. Allah baru tarik 1-2 nikmat ibadat, kita rindu untuk berjamaah dan sebagainya. Saya duk bayang satu benda, yang ni analogi ni tak tepat lah, cuma saya bayang masuk syurga nanti tuan-tuan. Apabila satu orang masuk syurga, sudah tidak ada lagi yang namanya ibadat. Dalam syurga semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, Quran tak ada, zikir tak ada, haji tak ada. Semua ibadat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duk bayang, tak teringat kah? Ni kita Allah tarik berapa bulan ni, resah teringat nak main masjid, nak duduk iktikaf dalam masjid, nak berzikir dalam masjid, nak hadir majlis ilmu di masjid, nak pergi bagi duit di masjid. Masuk syurga nanti Allah tarik, Allah gantikan kegembiraan semua ibadat tersebut dengan satu yang paling tinggi dan paling besar bagi ahli syurga, iaitulah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa keseluruhan ibadat yang ada di atas muka bumi Allah. Tengok Allah.
melihat Allah Jalla Jalaluh. Itu Nabi sebut, kenapa sahabat ni hijrah lepas 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun, yang masuk Islam tak lebih 300 orang. Kemudian Allah Ta'ala arahkan para sahabat dan Nabi untuk hijrah pergi Madinah. Lepas 13 tahun Nabi berdakwah, umur 53 waktu tu. Umur Nabi 53. Allah wajibkan hijrah ke Madinah kepada semua orang Islam di Mekah. Hijrah bermaksud tinggal rumah yang kita dah habis bayar. Umur 62 dah, rumah habis dah bayar 30 tahun. Hijrah bermaksud tinggal rumah. Hijrah bermaksud tinggal kereta. Hijrah bermaksud tinggal pekerjaan kamu di Mekah. Hijrah bermaksud tinggal hijrah. Tidak ada satu sahabat pun yang tidak berhijrah daripada bumi Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Iman. Malam ni, kalaulah dengan arahan yang sama Allah turunkan untuk kita hijrah, tinggal rumah kita, tinggal kereta kita, tinggal pekerjaan kita, tinggal harta kita, tanaman yang besar, kilang kita, kedai kita, berapa orang termasuk saya yang bercakap berani dan sanggup untuk tunaikan arahan Allah, tinggal semua dunia itu? Sahabat Nabi seorang yang kaya, Suhaib Ar-Rumi. Dia jutawan. Jarang tuan-tuan jangan dengar nama Suhaib. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf ni selalulah. Suhaib Ar-Rumi kaya. Bila dia keluar dalam hijrah ketika itu dalam keadaan rahsia, mana-mana sahabat ataupun pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui nak berhijrah kemudian ditangkap, akan dipenjara ataupun diseksa ataupun dibunuh. Sahabat-sahabat lelaki dan perempuan kesemuanya berhijrah senyap-senyap. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu keluar kemudian diekori oleh belasan orang. Diorang kejar Suhaib Ar-Rumi sampai di satu tempat. Suhaib Ar-Rumi duduk di atas sebuah kawasan yang tinggi, macam bukit lah, bukan gunung, bukit tak tinggi sangat, tak boleh bercakap dengan orang bawah. Apabila belasan orang kejar dia, Suhaib Ar-Rumi pun tarik anak panah dia. Dia kata, apa yang kalian nak? Sesungguhnya kesemua pahlawan Islam tahu kalau aku lepaskan panah ini mesti tepat pada dahi orang yang dipanah. Kalian nak apa? Yang kejar aku. Maka Quraisy yang tak Islam tadi, yang kejar tadi, kata, wahai Suhaib, ataitana faqiran su'luka. Dulu kamu mari ke Mekah dalam keadaan kamu miskin, tak ada harta. Hari ni kereta kamu 2 biji. Ni saya buat perumpamaan supaya faham. Kereta kamu dah 2 biji, kamu dah ada rumah 2 tingkat, kamu dah ada kedai, kamu dah ada ladang, kamu dah kaya, kemudian kamu nak hijrah. Kami takkan biarkan kamu bawa semua harta tu. Ni Quraisy yang kejar ni kata. Tuan-tuan bayang sama tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata tak sama. Tuan-tuan jangan sebut yang tu orang kaya padang pasir ustaz 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan tak boleh sebut macam tu, sebab kekayaan para sahabat sebahagiannya lebih kaya daripada orang terkaya hari ini tahun 2020. Kekayaan sebahagian sahabat zaman itu 1400 tahun yang lalu, kekayaan beliau lebih banyak daripada manusia yang paling kaya tahun ni 2020 ni. Saya cakap tu ada bukti lah. Tapi saya tak mau cerita lah tajuk tu, saya jadi lagi panjang. Iaitu kekayaan
Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ibn Auf pada hari kematian dia, emas dia bukan difaraid dengan timbang, tetapi difaraidkan dengan tukul besi untuk dipecahkan ketulan-ketulan emas yang ada di rumah dia. Ketulan emas, bukan ketulan kan yang ni ketulan kan, ketulan bongkah emas yang ada di rumah Abdul Rahman ibn Auf. Dia multi billionaire, bukan multi millionaire. Abdul Rahman ibn Auf tak ada kekayaan hari ni, orang hari ni tak ada. Sebab tu bila saya sebut para sahabat berhijrah tinggalkan harta, tuan-tuan jangan bayang RM12,000. Oh, dia tinggal sikit ya Ustaz. Bila Allah arah untuk hijrah, wajibkan untuk hijrah ke Madinah, tidak ada seorang pun sahabat yang tinggal dan kekal di bumi Mekah. Tak ada. Bila orang kejar Suhaib tanya apa yang kalian nak, mereka kata kamu dulu datang miskin, kemudian dah kaya raya, kamu nak keluar daripada bumi Mekah, kami tak izinkan untuk bawa harta tadi. Maka jawab Suhaib, seandainya aku berikan kepada kamu semua keseluruhan hartaku, apakah aku akan dilepaskan untuk pergi ke Madinah? Kalau aku bagi ke semua rumah aku, 2 biji rumah aku yang dah habis bayar, 2 biji kereta aku yang satu dah habis, satu lagi belum habis dibayar, kalau aku serahkan ketiga kedai perniagaan aku, kalau aku serahkan ke semua ladang aku, adakah kamu akan lepaskan aku ke Madinah untuk berhijrah? Mereka pun jawab, ya. Maka ketika itu Suhaib jawab, keseluruhan harta aku untuk kalian, ambil. Kerana Suhaib dalam perjalanan membawa arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dan untuk hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat lain, kalau cerita tentang sahabat-sahabat berhijrah pun yang tu ambil masa yang lama. Abu Salamah, Ummu Salamah, Sayyidina Umar sendiri berhijrah, ramailah sahabat-sahabat berhijrah. Setiap satu mempunyai kisah bagaimana mereka berhijrah. Kesemua berhijrah secara rahsia kecuali seorang saja, iaitulah Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar dia nak hijrah, dia buat pengumuman. Waktu tu center Mekah ketika itu di Kaabah tu lah. Kaabah yang situ center, pusat jual beli, pusat pertandingan cendekiawan Arab pun di situ juga, dekat dengan Suq Unkau, situ jugalah, berdekatan situ. Hanya Sayyidina Umar yang buat iklan bila dia nak hijrah. Dia kata, esok aku nak hijrah, siapa yang nak tengok anak dia jadi yatim, isteri dia jadi janda, boleh tunggu aku di lorong sekian-sekian. Berani tuan. Hak tu baru ayah anda betul. Ni tak cari geng ni, jenis solo punya. Selalu jenis ada geng baru berani. Siapa teringin tengok isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, wahai penduduk Mekah, esok aku nak hijrah, tunggu di situ. Seorang tak tunggu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang apabila dia berjalan di lorong A, syaitan akan berjalan di lorong B. Subhanallah. Bukan berani saja tuan-tuan, beriman. Ni garang semayang benda. Duk buat garang, duk pusing misai dah. Semayang jemaah dah. Jadi Sayyidina Umar, manusia pun gerun, syaitan guna lorong lain tuan-tuan. Bukan ayat saya ni, ayat Rasulullah. Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar lalu lorong 3, syaitan akan lalu lorong 1. Subhanallah. Maka yang tu nilai hijrah yang pertama untuk kita bulan Muharram ni kan, bulan Muharram, mendengar kisah hijrah
yang ni kita nak ambil. Tuan-tuan, maka malam tu Nabi siap barang. Ini cerita malam nak hijrah. Saya tak cerita semua sebab keseluruhan kisah hijrah mengambil masa 4 jam. Tuan, kita ada masa 8.30 ke 9. Tak boleh, jawab kamu tak bagi. Lama sangat. Keseluruhan cerita hijrah 4 jam. Saya setiap tahun alhamdulillah ke Mekah, dan ada sekali kami pergi ke Mekah dan Madinah untuk mencari tempat-tempat yang berkaitan dengan sirah. Kami pergi cari tempat Nabi dibesarkan, perkampungan Bani Sa'ad dengan Halimatus Sa'diyah, pergi cari. Subhanallah. Malam tu Nabi bersiap untuk hijrah. Sekejap je. Beg baju bukan banyak macam ni tak. Bersiap untuk hijrah. Nabi panggil Sayyidina Ali. Kemudian Quraisy mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah hari ni tuan-tuan berdekatan dengan Bukit Safa. Siapa yang pernah mengerjakan umrah, Darun Nadwah bukan atas Bukit Safa, bawah-bawah tu dekat kaki dia. Nabi sedang bersiap di rumahnya. Di mana rumah Nabi? Rumah Rasulullah beberapa meter daripada Bukit Marwah. Safa hujung sana, Marwah hujung sana. Rumah Nabi lebih kurang 15 meter daripada Bukit Marwah yang tuan-tuan kita sa'i tu kan, dia dekat pintu. Luar daripada pintu, di situlah rumah Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah. Di dalam rumah itulah Nabi membesarkan 6 orang anaknya. Bukan 7 ke Ustaz? Dengan Sayyidatuna Khadijah 6 orang. Seorang lagi Ibrahim anak Nabi dengan isteri lain. 6 dengan Sayyidatuna Khadijah. Waktu hijrah Sayyidatuna Khadijah dah wafat. Nabi pun siap malam tu. Malam itu juga Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah. Menteri-menteri kanan Quraisy, kita tangkap dan penjarakan Muhammad. Orang lain tak setuju, sebab kalau penjarakan Muhammad, Bani Hashim takkan tengok saja. Bani Hashim ni ahli keluarga terdekat Rasulullah. Bapa saudara dia, mak saudara dia, sepupu dia yang dekat, dipanggil Bani Hashim. Kita pun ada tuan-tuan, cuma kita tak ada Bani je. Kita satu-satunya bangsa dalam dunia ni yang tak ada kabilah, dia tak ada nama keluarga. Waktu saya duduk di Syria, saya duduk di hostel, lebih 60 buah negara dalam tu pelajar. Daripada Perancis, Jerman, Turki, Amerika Syarikat, daripada China, daripada Tanzania, daripada 60 buah negara lebih. Semua ada nama keluarga di belakang. Family name kah dia panggil, nama keluarga tu, kan? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Buti. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tu nama keluarga tu tuan-tuan. Di mana pun dia berjalan, berjumpa dengan Zuhaili, mesti yang tu adik-beradik dia. Yang ajaibnya, saya fikir sampai hari ni, saya renung, bila saya tanya semua bangsa dalam dunia ni, semua ada keluarga kecuali Melayu. Melayu Indon, Melayu Malaysia, Melayu Petani, Melayu Singapura, Melayu Brunei, sama. Tak ada, di belakang tak ada. Saya pun tak tahu kenapa. Hak tu kena tanya hang tuah. Hang tuah ke hang apalah yang reti ni. Siapa pakar sejarah tolong jawab saya. Saya tak tahu kenapa bangsa Melayu tak ada keluarga di belakang. Saya rasa rugi. Satu-satunya yang tak ada. Kemudian bila kabinet Quraisy, menteri kanan mesyuarat, kita tangkap, penjarakan Muhammad. Sebab agama dia sedang berkembang. Sekarang pengikut dia sudah berhijrah ke Madinah. Boleh jadi Muhammad pun akan berhijrah ke Madinah.
kita kena buat keputusan segera. Mereka kata kalau tangkap ahli keluarga dia yang lain, Bani Hashim takkan tengok saja. Kita seksa dia, kalau kita seksa dia tak setuju juga. Kalau seksa Muhammad, Bani Hashim takkan lepaskan kita. Kita buang negeri, Muhammad ni kita buang negeri. Kalau kita buang dia dari negeri ni, maka dia akan sebarkan ajaran Islam. Kita bunuh Muhammad, kalau kamu bunuh Muhammad, seluruh keluarga Bani Hashim akan bunuh kamu. Yang ni boleh minum kah? Boleh, no? Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian iblis bagi cadangan. Panjang cerita. Iblis dia berupa dengan manusia, rupa manusia yang hodoh, tua, sangat tua. Dia berada dalam mesyuarat tu. Dia kata, bunuh Muhammad, tetapi bukan seorang yang bunuh dia. Kamu pilih dari kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang paling handal dan paling kuat, paling gagah, berapa puluh orang. Kesemua berpuluhan orang yang kamu pilih yang paling handal, yang paling gagah ini, kesemuanya bunuh Muhammad dan benamkan senjata tajam mereka di tubuh Muhammad. Kalau 20 kabilah benam senjata tajam mereka di badan Muhammad, macam mana Bani Hashim nak tuntut bela? Tak boleh, sebab terlampau ramai. Oh, waktu tu baru kata cadangan yang baik. Pakcik bagi cadangan yang baik. Pakcik iblis tadilah. Subhanallah. Maka malam itu juga mereka memilih. Pilih dapat. Ada riwayat kata berapa? Ada riwayat kata 40 orang komando yang dipilih waktu tu. Komando Mekah. Mekah ni kerajaan. Ada riwayat kata 30 lebih, 20 lebih. Dan ada riwayat sebut 10 orang komando dipilih. Kesemua membawa senjata tajam menuju ke rumah Muhammad. Mereka siap. Nabi pun sudah nak keluar dah. Sayyidina Ali pun sudah siap. Kemudian Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, mereka sudah pun dalam perjalanan ke rumah kamu untuk membunuh kamu. Nabi tahu tak yang datang tu nak bunuh Muhammad? Ya, dia tahu. Yang datang dalam perjalanan ke rumah dia adalah untuk membunuh beliau. Tetapi Nabi belum sempat menyelesaikan beberapa tugas. Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, ke sini. Sayyidina Ali pun ikut Nabi SAW. Nabi pun bawa, tunjuk di satu sudut di dalam rumah Rasulullah ada timbunan harta. Kata Rasulullah, wahai Ali, keseluruhan harta ini adalah barang-barang tinggalan penduduk Mekah. Mereka kecam Nabi, mereka hina Nabi, mereka kutuk Nabi, mereka pukul Nabi, mereka sakitkan hati dan fizikal Nabi. Tapi barang berharga, tak ada satu ahli rumah pun yang mereka boleh percaya. Kesemuanya penyamun, banyaknya pembohong. Barang berharga tak berani tinggal di rumah sendiri. Pak pun ayam, mak pun ayam, anak pun ayam. Faham ke tak ayam? Saya pun tak tahu. Jenis curi ni. Penduduk Mekah, barang berharga, geran, jam, perhiasan emas, simpan rumah Nabi. Sebab kalau rumah sendiri, lambat lupa sikit, hilang. Yang nu hilang, yang ni hilang. Dengan Nabi lawan, tapi barang berharga tinggal rumah Muhammad. Yang tu boleh percaya. Sebab Muhammad ni daripada kecil dipanggil Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berakhlak di tengah-tengah sebuah negeri yang runtuh akhlak. Tapi bukan keseluruhan lah, masih ada lagi yang berakhlak di bumi Mekah tu, ada lagi, Saki Baki tu ada. Kemudian Nabi pun tunjuk kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun buat tu masih lagi kecil, berumur berapa belas tahun.
Kemudian Sayyidina Ali pun duduk di tempat tidur Nabi. Nabi ambil rida dia ataupun selimut baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi selimutkan Sayyidina Ali. Kamu tidak akan ditimpa apa-apa kejahatan wahai Ali. Keliling rumah Nabi ke semua dah himpun. Nak keluar ke mana tuan? Ke depan ada orang, kanan kiri bukan 3 orang, ada puluhan atau belasan orang paling kurang. Kesemuanya pahlawan Mekah yang gagah tunggu Nabi SAW untuk bunuh. Keliling rumah. Waktu ni tuan-tuan, seorang Rasul akan berhadapan di dalam hidupnya dengan ujian yang melepasi kewarasan akal dan melepasi asbab kehidupan. Dia melepasi asbab dan juga kewarasan akal. Nabi nak ke mana tuan-tuan? Nabi nak ke mana? Arahan untuk berhijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat main ujian, rumah Nabi dikepung pada malam itu. Maka Nabi pilih untuk keluar daripada pintu depan, pintu utama, sambil menyerah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hak tak ada arah. Nabi tak minta Allah Ta'ala buat turun pasukan tentera dari kalangan malaikat. Nabi tak minta Allah SWT buat turun burak. Nabi tak minta Allah Ta'ala terbalikkan bumi Mekah ataupun rumah beliau ketika itu untuk beliau baginda diselamatkan. Nabi hanya mengajar umat, iaitulah kita, umat Nabi Muhammad, untuk hanya saja bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa kita senang dan di masa kita susah. Ingat tuan, yang ni Nabi ajar. Maka Nabi pun daripada pintu depan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Nabi pegang, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi pun buka pintu. Ayat tuan-tuan, Nabi pun buka pintu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan kepada kekasihnya Muhammad SAW ketika itu, ke semua yang ada ketika itu seolah-olah tidur. Jadi macam tidur, tak ada seorang pun yang sedar. Ada yang tundukkan muka ke bawah, tunduk, turun, terus turun ke bawah, pegang senjata tapi turun ke bawah. Dia pegang senjata tapi dia turun ke bawah. Itu disebutkan dalam kitab sirah. Nabi pun berjalan. Tuan-tuan bayangkan, di sini Nabi mengajarkan kepada saya dan kita semua satu akhlak, iaitulah kesemua yang datang ke rumah Rasulullah ketika itu untuk menangkap kau, untuk membunuh. Tuan-tuan bayangkan ketika itu kita duduk di tempat Rasulullah, kita boleh melihat orang yang datang ke rumah kita dengan satu tujuan, bukan untuk tangkap, bukan untuk melukakan, tetapi kesemua puluhan yang datang itu untuk membunuh kita. Tiba-tiba duduk di depan kita dalam keadaan yang longlai, dalam keadaan tidak sedarkan diri. Apa kita nak buat? Allahu Akbar. Tuan-tuan, takkan nak tengok saja. Jentik telinga apa tuan-tuan? Jentik tu. Jentik telinga tak balik modal. Jentik telinga, dia bukan main nak tangkap, dia datang untuk membunuh. Allah gerakkan tentera dia, Allah pitamkan mereka, pengsankan mereka, tidurkan mereka. Duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi ajar? Nabi ajar umat ini, umat yang paling bertuah ini, ummah Muhammadiyah, untuk membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa dapat membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Apa dapat? Jawapan dia tuan-tuan, apabila Nabi membalas kejahatan
orang itu dengan kebaikan yang diperolehi oleh Rasulullah SAW ialah kesemua mereka itu peluk agama Islam. Kan tahun 8 Hijrah, lepas Nabi hijrah 8 tahun, Nabi datang ke Mekah membawa tentera, bukan untuk membunuh tetapi untuk masuk kota Mekah dalam keadaan yang aman. Nabi pesan kepada tentera, jangan berlaku pertumpahan darah. Tuan-tuan, bila Nabi masuk dalam kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, keseluruhan penduduk Mekah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hasilnya. Tapi nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan satu bayaran yang cukup mahal, iaitulah membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Dia lambat, tuan-tuan. Kaedah tu dia lambat. Dia bukan lepas 2 bulan, lepas 3 minggu. Dia makan tahun. Dakwah yang begitu dia makan tahun. Nabi, waktu Nabi tengok muka seorang-seorang yang datang untuk membunuh baginda, nak bayang tengok, tuan-tuan bayang suasana ketika tu bila Nabi buka pintu, semua jadi tertunduk kaku dan longlai. Nabi berjalan di hadapan setiap orang. Nabi tengok satu persatu dan Nabi kenal kerana mereka adalah penduduk Mekah. Nabi orang Mekah. Seorang-seorang Nabi tengok. Bahkan beberapa orang itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang amanah dia ada dalam rumah Nabi. Punya tak tahu malu, tuan. Orang jahat ni dia memang dia tak malu. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barang amanah berharga tak rumah Nabi, datang nak bunuh Nabi. Tak malu. Kata para ulama dalam satu asar, Nabi ambil pasir, dan tuan Nabi ambil pasir di bawah, Nabi letak sikit je di kepala. Sikit, bukan geram. Nabi letak sikit lah, supaya mereka tahu kesemua yang datang untuk membunuh Muhammad, bahawasanya sebentar tadi Muhammad lalu di depan batang hidung kalian, tetapi tidak seorang pun yang dicederakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan baru dengar sejam cerita hijrah, dah timbul rasa nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu akhlak Nabi. Sebab tu saya suruh mengaji sirah. Kalau tidak, orang sebut yang paling dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar ialah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar hadis tu, kita kata, lepas tu kalau duduk dekat jadi apa? Tak ada apa, tak payah selawat. Kita tak tahu nilai melihat Rasulullah di mahsyar. Berada dekat dengan Rasulullah di mahsyar bermaksud melihat Rasulullah di mahsyar sebelum melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Mahsyar bukan syurga, tuan-tuan. Mahsyar paling singkat kata para ulama, tak ada khilaf, tiada khilaf, paling singkat 50,000 tahun. Paling singkat. Tuan-tuan bayang hari ni 2020 ada 7 bilion orang. 2020 ada 7 bilion. Kesemua 7 bilion ni akan berdiri seorang demi seorang untuk ditimbang amalan dia. Kalau 7 bilion ni kita kata macam ni lah, tak payah sebut 60 tahun. 7 bilion ni seorang sehari je. Timbang amalan seorang sehari, maka 7 bilion ni ambil masa 7 bilion hari. Berdiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi hijrah keluar. Ni saya tak cerita semua. Apa nama ni, Madinah di depan, tuan-tuan. Ni Madinah, botol pula ni. Kotak tisu ni Madinah. Kamera tu lah Madinah, senang. Ni tak, botol air tak ada. Nak tunjuk, selalu ada 3-4 botol.
kamera tu Madinah. Silap, kamera tu Palestin. Ni saya belajar di Syria. Kami pergi umrah naik bas. Seronok. Yang tu ceramah tajuk lain pula. Naik bas. Palestin, Syria, ni Syria ni Syria. Ni Jordan kotak ni. Yang ni Madinah, yang ni Mekah. Kena ambil botol juga. Tak cukup alat nak cerita. Nak bagi faham ni. Tu dia. 4 botol. Ni marah suruh ni. Tanya cukup ke tak tu. Botol pertama ni Palestin. Semua-semua ni betul-betul yang ni. Ni botol pertama ni Palestin. Palestin, tepi dia negara haram Israel. Semoga Allah menghancurkan kedudukan mereka. Negara haram Israel. Ni Palestin. Bumi Arab ni tuan-tuan kebanyakannya kering dan tidak berpokok. Tuan-tuan yang pernah pergi, bumi Arab kebanyakan adalah kering dan tidak berpokok. Bumi Arab, negara Arab yang paling banyak sungai dan pokok adalah Palestin. Di dalam Palestin, tanah dan daerah yang paling subur adalah Israel. Mereka ambil yang paling subur sekali. Saya pernah tengok dengan mata saya. Palestin dan Israel. Israel ni macam Singapura. Tuan-tuan tengok 10 km daripada jauh pun boleh nampak dia macam Singapura. Sangat maju. Dua beradik, Singapura dan Israel tu dua beradik. Apa nama ni, dia sebenarnya, bolehkah tajuk tu? Nanti saya tajuk lain. Okay. Yang ni Palestin, tepi Palestin, Syria, kemudian Jordan. Ni botol ketiga ni Jordan, kemudian Mekah, Madinah, baru Mekah, bawah sekali. Madinah, Mekah. Lagi satu saya pegang, Yaman. Yaman duduk di sini tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok semenanjung tanah Arab, Yaman di bawah. Di sebelah sini negara-negara Teluk, Emirat, Bahrain, Qatar, di sini. Oman, sini. Sini ni apa tahu tadi ni? Yaman. Saya pun lupa dah, banyak sangat. Nabi di sini Mekah. Bila Nabi nak hijrah Mekah nak ke Madinah, Nabi kena naik ke utara. Ni utara. Tetapi Nabi keluar daripada bumi Mekah, Nabi menuju ke Yaman sebagai satu strategi. Itu strategi. Nabi turun ke bawah, ke selatan, ke Yaman. Tapi tak sampailah Yaman. Nabi turun bawah sekejap saja, sikit, beberapa kilometer, dan kemudian Nabi pun mendaki Gua Thur. Gua Thur ni bukan Gua Hira, lain. Gua Hira kita daki dalam 45 minit dah sampai. Gua Thur kalau daki lebih kurang 3 jam. Sama macam Gunung Jerai. Kami kalau naik Gunung Jerai dalam 2 jam setengah macam itulah. Gua Thur lagi tinggi. Gunung Jerai di Kedah, saya orang Kedah. Kalau naik Gunung Jerai tak berlarilah, kan, dalam 2 jam setengah macam itulah lebih kurang. Gua Thur kalau kita daki 3 jam. Batu-batu dia pun susah untuk daki. Waktu Nabi naik sehingga melecet kaki Nabi. Apabila Nabi keluar daripada rumah, ni cerita tadi ni, Nabi keluar daripada rumah, Nabi terus menuju ke rumah Abu Bakar. Di mana rumah Abu Bakar hari ni 2020? Rumah Abu Bakar di dalam Hilton, Hotel Hilton. Macam makin merapu ni. Rumah Abu Bakar di dalam Hotel Hilton. Siapa yang pergi Mekah dia boleh bayang. Rumah Rasulullah di mana, Sayyidina Khadijah, Bukit Safa di mana, rumah Abu Bakar. Tuan-tuan kalau ke umrah, Hotel Hilton yang kayu tu, tuan-tuan naik eskalator yang tengah tu, naik tingkat 4, ada surau dia tulis Musalla Abu Bakrin. Musalla Abu Bakar.
Musalla tu surau, bawah surau tu di tapak yang paling bawah, itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Daripada Marwah, rumah Nabi, Nabi pun keluar, dah tinggal Sayyidina Ali, taburkan pasir di atas kepala komando tadi. Nabi berjalan menuju ke rumah Abu Bakar. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, siapa ada dalam rumah? Abu Bakar kata, tak ada siapa ya Rasulullah, anak-anak aku saja. Nabi kata, kosongkan rumah ni, ada satu berita besar, rahsia. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada Asma, ada anak-anak perempuan. Tak apa, bagi tahu ya Rasulullah. Nabi pun bagi tahu, bisik dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, innallah adzina li bil hijrah, Allah izinkan aku untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berjujuran air mata Abu Bakar sambil menyebutkan as-suhbata ya Rasulullah, izinkan aku menemani kamu wahai pesuruh Allah. Abu Bakar tak perlu minta izin, memang Nabi nak bawa dia pun. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku dah lama siapkan 2 kenderaan. Kenderaan paling mahal ketika itu adalah unta. Unta, ada unta daging, ada unta susu, ada unta untuk berlumba saja. Tuan-tuan jangan ingat unta dia buat tengkok macam dia jalan slow-slow. Tuan-tuan balik buka YouTube, ajak tengok internet pula dah. Tengok perlumbaan unta. Laju tuan-tuan berlari tak dapat. Dan unta yang paling mahal adalah unta untuk bermusafir. Paling mahal. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sejak sekian lama aku siapkan 2 ekor unta yang paling sihat. Ma'ar rahilah, bersama dengan bekal. Bila nak berhijrah kena ada bekal lah, bekal macam-macam lah. Satu aku berikan kepada kamu. Nabi kata, bithamani ya Abu Bakrin, aku hanya mengambil unta itu dengan harga sahaja. Marwah, tuan-tuan, marwah. Abu Bakar orang kaya, Nabi juga kaya. Nabi bukan orang miskin. Tapi bila kawan nak bagi percuma kenderaan, tuan-tuan, kawan nak belanja Myvi, bukan Mercedes, Myvi je, tapi baru keluar ni, tak koyak plastik lagi, ambil. Nabi ajar kita ketika Abu Bakar menawarkan unta yang mahal untuk bermusafir dan hijrah ke Madinah, Nabi kata, illa bithamani ya Abu Bakrin, kecuali dengan harga wahai Abu Bakar, untuk aku ambil. Marwah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu kawan yang paling baik dengan Nabi, bermain daripada kecil dengan Rasulullah. Ini kawan rapat ni, tuan. Kalau nak dengar cerita tentang persahabatan syurga, ini Abu Bakar bersama Rasulullah. Buat tajuk ceramah, tapi jangan panggil saya kan. Ni ustaz-ustaz banyak, kuliah banyak. Persahabatan syurga Abu Bakar dengan Rasulullah. Kedua-duanya meninggal umur 63. Kedua-duanya meninggal pada hari yang sama, bukan hari yang sama, Isnin. Dan kedua-duanya dikebumikan pada tempat yang sama pada tahun yang berlainan. Nabi pegang bahu Abu Bakar waktu hidup. Nabi kata, wahai Abu Bakar, begini kita akan masuk syurga sekali nanti. Itu baru persahabatan syurga, tuan. Bukan persahabatan kita bagi duit kat dia, dia hutang duit kita tak bayar. Itu banyak. Hutang kita sedap, itu tajuk ni, tak payahlah. Kemudian Rasulullah tak terima unta tu kecuali dengan harga. Kemudian Abu Bakar terpaksa setuju, ambil harga daripada Rasulullah. Mereka pun bergerak menuju ke Gua Thur. Yang ni Mekah, yang ni Yaman, ke bawah ni Gua Thur ke arah selatan. Nabi menuju ke belakang. Quraisy kalau cari, di mana dia cari? Mestilah ke depan. Ini Madinah, Quraisy akan ke sana. Ke semua jalan ditutup dan disekat. Kerajaan Mekah keluarkan hadiah 100 ekor unta, dapat Muhammad hidup atau mati. Kita kata, alah unta. Tuan-tuan ingat unta berapa harga?
seekor sehari ni 7 ataupun 8 ribu ringgit. 10 ekor 80 ribu, 100 ekor 800 ribu, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat hadiah yang kerajaan Quraisy keluarkan, nilai tu nilai yang cukup besar. Siapa dapat hadiah 100 ekor unta ni jutawan, zaman tu jutawan. Sampai hari ni pun, sehingga hari ni unta kalau 100 ekor masih lagi harta yang begitu banyak. Kemudian Nabi naik gua, saya tak mau cerita panjang, 3 malam duduk dalam gua tu. Pada hari yang pertama, Quraisy mengupah Qufatul Athar. Qufatul Athar ni ialah orang-orang tua yang pakar menjejaki jalan, menjejaki tapak kaki. Tuan-tuan kalau masuk hutan dengan orang-orang yang pergi menembak lama-lama, dah belas tahun, 14 tahun masuk menembak orang-orang lama ni, dia akan beritahu macam-macam ilmu. Kalau tengok pokok di sebelah sini ada apa nama ni, embun, di sebelah sini tak ada embun, di mana naik matahari, di sebelah mana ada lumut, kalau bau macam ni, kalau bau kalau bau macam ni harimau belang, kalau bau macam ni, kalau nampak kepala kijang dekat sini, kepala saja, macam-macam lah. Arab dia ada pakar di padang pasir. Tuan-tuan tak pernah masuk padang pasir, saya tak boleh nak cerita. Waktu saya pergi mengembara dulu ni, kami ke padang pasir dan kami sewa motor yang 3 tayar tu, dia panggil apa pun tak tahu, STV ke MTV tak tahu, CCTV hak tu, hak motor 3 tayar tu. Tuan-tuan, padang pasir Madinah saya pergi, kami menelusuri perjalanan perang Badar, lorong yang Nabi guna untuk perang Badar. Bahkan lorong ataupun jalan secara terperinci yang digunakan oleh Rasulullah di dalam peristiwa hijrah disebutkan oleh para ulama. Ada ulama sebut. Tuan-tuan boleh juga tengok dalam kitab Atlasul Hadis Dr. Syauqi Abu Khalil. Dia sebut secara terperinci Nabi lalu kat mana? Nabi lalu sini, lalu sini. Subhanallah. Waktu saya dan beberapa rakan kami naik motor tadi, letak minyak banyak-banyak, isi minyak petrol banyak, kemudian kami pun masuk 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit ke dalam, sampai satu tempat kita tengok padang pasir tu sama bentuk. Tengok kanan sama, tengok kiri sama, kali ke belakang sama, tengok depan sama. Di mana utara, di mana selatan. Tuan-tuan, padang pasir ni dia bukan macam hutan, dia ada pokok tinggi, dia ada apa, kita boleh, paling kurang kita sesat, kita boleh pecahkan koyak kain, kita ikat di pokok. Padang pasir, tuan-tuan nak ikat di pokok mana? Jangan buat main. Waktu tu saya ajak semua balik. Saya kata jom, daripada satgi mati kering di sini, jom kita balik, kan? Minyak habis ke satgi lagi susah. Maka zaman itu ada Qufatul Athar, mereka-mereka yang pakar. Kalau tengok tapak kaki unta, maka tahu ini unta Yaman, ini unta Madinah, ini unta Khaybar, ini unta mana. Mereka tahu berapa ekor, ini unta jantan atau unta betina, berapa orang yang naik, berapa, semua dia tahu. Dengan sebab itu, bila Nabi hilang dengan Abu Bakar, mereka upah Qufatul Athar Al-Khubara yang pakar. Akhirnya penunjuk jalan ni, penunjuk jalan yang pakar ni, mereka tunjuk Gua Thur, mereka kata Muhammad di atas sana dengan Abu Bakar. Tanya pendapat semua, macam mana ni menteri-menteri kanan ni dengan pahlawan-pahlawan Quraisy yang ikut, nak naik ke tidak? Sebab Gua Thur tinggi, nak daki Gua Thur kaki mesti luka zaman tu. Sekarang dah kurang, sekarang dia dah buat macam tangga-tangga sikit. Waktu tu batu dia besar-besar dan kasar, maka luka kaki, melecet kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya pendapat, semua nak naik sebab kata di atas. Bila kesemuanya naik di atas, mereka pun tanya kepada pakar-pakar ni, mana Muhammad? Maka pakar-pakar tu pun tengok,
kawasan tu, mereka kata di bawah ini, di dalam gua ini. Di negara Arab tu saya nak cerita, habis dah masa ni, boleh kah? Tuan-tuan kata boleh, nak kena tangkap siapa? Hak kata boleh tu lah. Yang nak bayar 1,000 sekali yang kata boleh tu. Cerita panjang, tuan-tuan. Jadi cerita apa tadi? Gua saya gua di negara Arab ni, saya dah ke Jordan, saya ke Mesir, Syria, Saudi, gua. Saya masuk gua negara Arab macam ni tuan-tuan. Dinding dah situ je. Dia tak dalam, dia dekat je, dan dia tak ada tinggi. Dia, siapa yang pernah naik Gua Sur, dia sini je. Dia rendah ni je. Dia rendah ni daripada lantai ke sini. Lepas tu dia tak dalam. Gua Hira pun sama. Dia gua negara Arab kebanyakan yang macam tu, dia tak dalam. Kalau di Malaysia, gua kita main futsal boleh. Boleh main futsal, boleh berenang. Ada gua yang ada sungai. Macam gua Tempurung. Ada sungai dalam tu, dahsyatlah gua kita memang dahsyat. Boleh sesat kalau masuk dalam gua, boleh sesat. Gua di negara Arab ni dia cangkat, dia sikit je. Saya nak tuan-tuan bayangkan, begitulah Gua Sur. Nabi masuk dengan Abu Bakar. Ketika mana panglima-panglima Quraisy dan menteri-menteri Quraisy berdiri di hadapan gua, nampak tak kaki? Nampak. Berpeluh-peluh Abu Bakar, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nabi tanya, "Ma bika ya ibna Abi Quhafah?" Apa kena dengan kamu ni, Abu Bakar? Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, Lau anna ahadahum yanzilu ila qadamaihi lara'ana." Ya Rasulullah, kalau seorang saja tundukkan kepala dia, nescaya nampak kita doang. Subhanallah. Bila pemimpin Quraisy tanya dekat Qufatul Athar tadi, mana Muhammad dengan Abu Bakar? Di dalam gua ni. Tak ada seorang pun yang tunduk. Kerana berkata menteri-menteri Quraisy, bagaimana mungkin Muhammad masuk sedangkan ada merpati dan juga sarang labah-labah yang penuh di pintu gua. Takkan Muhammad masuk. Padahal kalau seorang tunduk, dua sangat aja tunduk. Kita buat abang kan macam ni ya. Peace lah. Nak lari mana? Bila Sayyidina Abu Bakar berpeluh-peluh ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, sehingga disedari oleh Rasulullah. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa?" Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau seorang tunduk, nampak kita berdua. Aku bimbangkan keselamatan kamu." Sekali lagi Nabi jawab. Ini Nabi ajar kita. Nabi kata, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma?" Apakah kamu menyangka kita berdua sedangkan Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dan jangan risau wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini Nabi ajar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan sungguh Allah bersama Nabi SAW. Tuan-tuan nak ke mana lagi tuan-tuan? Nak lari mana? Samalah seperti kisah ketika mana Nabi Musa dikejar Fir'aun. Fir'aun sendiri memimpin bala tentera ketika itu. Tuan-tuan, tentera Fir'aun waktu tu lebih kuat daripada Parsi, lebih kuat daripada tentera Rom. Tuan-tuan, kerajaan terbesar dunia ketika itu ialah kerajaan Fir'aun. Disebutkan oleh para ulama bahawa yang mengejar ketika itu diketuai oleh Fir'aun sendiri. 500,000 tentera yang kejar Fir'aun, yang kejar Nabi Musa berapa ratus orang. Akhirnya sampai di gigi air laut, sampai di hadapan laut yang sedang bergulung-gulung. Laut bergulung. Di belakang adalah ombak tentera. Nabi Musa dengan pengikut dia, pengikut Nabi Musa, Bani Israel yang beriman ketika itu kata, "Wahai Musa, habis kita kali ni, inna lamudrakun, mesti mati."
Tuan-tuan, depan lautan kita ada anak kecil, orang tua-tua, ada wanita mati. Di belakang lautan tentera, di depan lautan laut. Inna lamudrakun. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ada Allah yang akan menolong aku. Apakah Nabi Musa tahu bahawasanya Allah akan membelah laut? Kata para ulama tafsir, Nabi Musa pun tak tahu apa pertolongan yang bakal Allah turun ketika itu. Di sini iman, keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diuji kepada para nabi dan rasul. Tuan-tuan, waktu Nabi Musa kata Allah ada akan membantu aku, dia pun tak tahu, belum diwahyukan kepada dia bahawa sagi laut nak terbelah, belum wahyu. Jadi yang ni yang Nabi-Nabi ajar kita, untuk kita yakin dengan bantuan Allah, mesti baik sangka dengan Allah, jangan menyalahkan takdir Allah. Bermula daripada malam ni tuan-tuan, kita kena berbaik sangka, husnuzan dengan Allah, kerana Allah menyebutkan kepada kita. Saya akhiri malam ni punya ceramah dengan satu hadis qudsi, iaitulah Allah sebut, sesungguhnya ana inda husni dhanni abdi bi, aku akan berbuat dengan hamba-Ku seperti mana yang dia sangkakan kepada aku. Kalau hamba-Ku sangkakan bahawa aku zalim, aku akan menzalimi. Bukan zalim maksudnya Tuhan, kita buat baik Tuhan bagi dosa, bukan begitu. Seandainya kita menyangka Allah sekian, Allah akan bermuamalah dengan kita dengan cara yang kita sangkakan kepada Allah. Kita kata Allah Ta'ala nak bagi susah ni, Allah akan bagi susah. Ana inda husni dhanni abdi bi, aku akan bermuamalah dengan hamba-hambaku seperti mana yang mereka sangkakan kepada aku. 8.45. Saya rasa sekadar tu dulu untuk kuliah yang malam ni. Semoga kita semua terus mencari dan menggali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kenal Nabi, supaya timbul rasa sayang, cinta, kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.